أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mulakan sesi kita pagi ini dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT, agar dengan kita yang sentiasa menzahirkan kesyukuran kita dalam percakapan kita, dalam hati kita dan juga dalam perlakuan kita, Allah akan menambahkan lagi bantuan dan pemberian nikmat-nikmat dan rezeki kepada kita, supaya kita dapat menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk menjadikan kita hamba yang taat, ya, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan seterusnya sentiasa peka dengan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Ya, Allah jadikan kita ni dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tu, Allah telah mengatakan tujuan Allah menjadikan manusia di bumi ini adalah untuk menjadi khalifah Allah. Ya, khalifah Allah bermakna kita bertanggungjawab untuk melihat pengurusan dan pentadbiran alam dunia ini mengikut uh, kehendak Allah, mengikut garis panduan yang Allah telah sampaikan, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, itulah tanggungjawab kita sebenarnya. Ya, supaya kita sentiasa sedar, akhirnya kita nanti akan di ditanya, ya, ataupun dipersoalkan oleh Allah bila kita berjumpa dengan Allah di hari akhirat nanti. Adakah kita menjalankan tanggungjawab ini, ya, ataupun kita sibuk dengan mencari uh, kekayaan, mencari rezeki untuk menampung kehidupan kita di dunia, tetapi kita tidak dapat mengaitkan pencarian kita itu dengan kehidupan kita di akhirat. Ya, so kalau kita sibuk dengan mencari hal-hal dunia, kita lupakan akhirat, maka kita sebenarnya telah tersasar daripada uh, tujuan asal kita, yang Allah hantar kita di bumi ini untuk diuji, ya, diuji, dan kita akan dikembalikan semula. Setelah kita mengakhiri ujian itu, kita akan dikembalikan kepada kehidupan kita yang sebenarnya, iaitu kehidupan di akhirat, ya, yang bermula dengan kehidupan kita di alam barzah nanti. Ya, jadi jangan sampai urusan kita dunia melalaikan kita. Ya, kita gunakan kehidupan yang kita lakukan ini sebagai jambatan, ya, untuk akhirat. Jadi apa yang kita lakukan tu mesti berkaitan dengan akhirat, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan setiap perlakuan kita itu sebagai ibadah. Ya, ibadah kepada Allah, maka barulah perbuatan kita itu akan diterima Allah dan dijadikan sebagai pahala dan persediaan kita di alam barzah dan juga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Ya, so kita uh, sambung perbincangan kita minggu lepas. Ya, ada di antara kita, mungkin ada rakan-rakan kita yang baru mengikuti kelas ni hari ini, di atas jemputan yang kita buat sebelum ni. Jadi kelas ni kita adakan untuk mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam kelas-kelas QHS yang kita adakan, sama ada tahap pengenalan
dan juga tahap asas tu di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Dan sekarang ni kita membahaskan ayat ke-17 surah Al-Baqarah ya. Dan seperti biasa kita akan kongsikan ya. Dan kelas ni kita adakan rakaman dan kita akan kongsikan rakaman tu kepada rakan-rakan kita dalam kelas ni supaya dapat mereka mengimbas kembali apa yang dipelajari ya. Jadi kita terus kepada uh, ayat ke-17 surah Al-Baqarah dengan menggunakan digital Al-Quran yang saya tunjukkan sekarang ni, iaitu digital Al-Quran yang dipanggilkan Al-Quran Tafsir dan Perkata, ataupun bahasa Inggeris dia Al-Quran Tafsir and by Word ya. Itu yang ni. So kita terus kongsikan ayat 17, iaitu hari ini kita akan meneruskan dengan kalimah yang seterusnya, iaitu fi zulumatin ya. Fi zulumatin kita kena bahaskan dia sekali sebab dia berkaitan, dia terikat, dua kalimah ni terikat dengan pertalian yang dipanggilkan jar wa majrur ya. Kita hari Jumaat lepas kita telah selesai membahaskan binurihim wa tarakahum ya, kita telah selesai binurihim wa tarakahum. Dan sekarang ni kita menyambungnya dengan kalimah seterusnya. Fi ni adalah kalimah yang kalau tuan-tuan tekan cursor mouse ni dekat fi tu, tuan-tuan akan tengok di atas tu nombor 14. Nombor 14 tu bermakna fi ni adalah kalimah yang ke-14 dia dalam ayat ke-17 ya. So kalau kita tekan di bawah ni, klik untuk selanjutnya, dia akan paparkan ayat tu sekali. Jadi kita lihat ya, itu dia ayat dia, masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi. Ini adalah kalimah yang ke-14 ya. Di atas tu pun ada tulis ya, 14. Zulumatin adalah kalimah yang ke-15 ya. Jadi bila kita mensyarahkan kalimah-kalimah Quran ni, pastikan kita syarahkan jar wa majrur, kalimah-kalimah yang terikat dengan jar wa majrur tu sekali ya. Jadi kita lihat fi dulu sebab dia digital Al-Quran ni dia memaparkan kalimah tu satu persatu ya. So pertama sekali dia berkongsi dengan kita fi, dia kata ini adalah kata depan ya. So kata depan ni tak berapa tepat lah, boleh ya, tapi dia tidak memberi penjelasan kepada peranan dia ya. So kata depan ni kalau bahasa Inggerisnya ialah prefix. Dia berada dia di sebelah hadapan kalimah zulumatin lah. Itulah agaknya apa yang dikatakan kata depan ni ya. Jadi yang lebih penting kita nak mengenal dia bukannya kata depan, tapi dia adalah harfun jar. Kalimah ni adalah harfun jar. Kita boleh bantu dengan teks ya, dengan menulis di sebelah kanan ni, ya, ini fi ni adalah harfun jar, J-A-R-R. Harfun jar ni bahasa Melayu dia lah kata sendi. Itulah untuk kita mengenal dia ya. Dan paparannya juga bantu kita, dia memberi makna dia dalam. So kita boleh masukkan ke dalam tu yang memberi makna dalam ya, dalam. Fi adalah dalam dan dia adalah harfun jar ya. So kalau kita nak buat penerangan harfun jar tu apa dia, kita boleh tambah penerangan di sini. Harfun jar, apakah fungsinya di dalam ayat ya. Biasanya harfun jar ni dia memajrurkan ya. Harfun jar yang memajrurkan. Memajrurkan apa? Memajrurkan kata nama selepasnya. So setiap kali kita jumpa harfun jar di dalam Al-Quran,
kita akan lihat kalimah selepasnya adalah kata nama. Dan kata nama tu akan mengambil i'rab yang majrur. Itulah peranan harfun jar di dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran digunakan dengan cara yang sama. So, apabila kita memahami kaedah ni, jadi kita akan faham apabila kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi, uh, kata nama selepas harfun jar ni dalam ayat ni mana? Zulumatin. Sebab itulah ta ni mengambil baris kasrah sebab dia sudah mengambil i'rab yang majrur. Ya, sebab apa dia majrur? Sebab harfun jar ni yang memberi kesan. So harfun jar ni memajrurkan kata nama. Ya. So dan dari segi pemahaman kenapa dia menjadi majrur? Kerana zulumatin ni majrur kerana dia terikat dengan harfun jar. Jadi harfun jar mengikat dia di dalam konteks ayat ini menyebabkan i'rabnya bertukar daripada marfu' yang asalnya marfu' ya kepada majrur. Itulah tugas kalimah harfun jar. Ya. Ini fi hanyalah salah satu daripada beberapa harfun jar yang lain. Ya. Jadi itulah semua harfun jar iaitu kata sendi berfungsi cara yang sama. Ya. Dia akan memajrurkan kata nama selepasnya. Ya. Dan fi biasa ya ada boleh digunakan dalam dua keadaan. Ya. Kadang-kadang kita akan lihat fi, contoh ini dia dalam berdiri sendiri, mana dia stand alone, dia by itself, dia tidak ada bergabung dengan kalimah-kalimah lain, ya, tetapi dia juga boleh bergabung dengan kalimah-kalimah lain. Dalam ni dia dalam keadaan yang berasingan. Fi satu kalimah yang berasingan, zulumatin juga kalimah yang berasingan. Kadang-kadang kita lihat dia juga digunakan dalam bentuk yang bercantum. Ya, maknanya fi dengan kalimah harfun selepasnya boleh jadi bercantum. Ya. Contohnya kalau dia bergabung dengan isim dhamir, fihi, ya, fihima, fiha dan sebagainya, dia adalah fikum. Ya. Dia ada dalam keadaan bercantum. Ya. So apabila dia bercantum, ya ni akan mengambil tanda titik dua di bawahnya. Kalau dia bersendiri, ya ni tidak mengambil titik. Ya. Jadi tuan-tuan tengok di sini, ya ni di hujung fi tidak bertitik. Dia tak ada titik. Titik dua tu digugurkan. Ya. Itu cara penulisan mengikut Rasam Osmani. Ya. Tetapi kalau dia dicantum dengan isim dhamir ha, for example, fiha, jadi ya ni tidak lagi berkedudukan di hujung kalimah. Maka ya tu akan mengambil apa? Mengambil tanda titik yang dua itu. Ya. Kalau kita nak lihat dengan lebih terperinci, sebenarnya tuan-tuan boleh tekan di bawah ni, ya, click for more. Cuba kita klik for more di sini. Ya. Klik for more. Jadi tuan tengok berapa kali kalimah fi digunakan dalam Al-Quran. Digunakan sebanyak 1,675 kali. Ya. Ini satu contoh yang saya katakan tadi, di mana dalam ayat kedua, ya, surah Al-Baqarah, fihi, fa dengan ya, ini samalah. Dia punya kata harfun jar yang sama. Tetapi di sini dia dicantum dengan isim dhamir hi. So apabila dia bercantum dengan isim dhamir hi, ya, kalau saya tandakan dengan arrow, ya, yang boleh membantu kita, ini hi, ya. Hi adalah isim dhamir yang bercantum dengan fi. Jadi ya kepada fi itu berada di tengah. Ya. Dia bukannya ada di hujung kalimah. Jadi ya tu akan mengambil titik dua tu.
Ya. Tetapi kalau dia berada di hujung, ya, kalau berada di hujung macam fi tadi, di sini ya tu berada di hujung kalimah fi, so ya tu tidak mengambil titik dia, ya. Titik dua tu digugurkan dalam penulisan, tapi dia ya yang sama, ya, adalah ya yang sama, ya. Cuma cara menulis saja, ya. Cuba kita fahami dia, cara menulisnya berbeza. Sekiranya ya tu berada di hujung kalimah, maka ya tidak mengambil titik, ya, dua itu digugurkan, ya. Contoh lain di mana ya dalam allazi, ya. Contoh tengok sini allazi, ya juga berada di hujung kalimah. Jadi ya itu digugurkan titik duanya, ya. Kalau ya berada di tengah ataupun di awalan kalimah, maka ya itu akan ditandakan dengan dua titiknya, ya. So kalau kita lihat beberapa contoh dalam ayat-ayat yang kita boleh gunakan dalam dalam Quran ni, yang kita tengok beberapa ayat yang ada dalam, ya. Macam ni fi ni, ya ni tidak ditandakan titik sebab dia berada di hujung kalimah fi dalam keadaan yang bersendiri. Fiha, ya tu ditandakan titik dia, ya, sebab dia tidak lagi berada di hujung, ya, kalimah. Samalah fi ni, bila dia berada di hujung kalimah, dia tidak ditandakan titik dua, ya. Ini contoh-contoh, ya. Wafi juga bergabung dengan waw, ya. Ya tu tetap berada di hujung kalimah wafi, jadi dia tidak mengambil titik, ya. Tanda titik tu, dua tu digugurkan, ya. So kalau kita banyak contoh, dia bersabit dengan bergabung dengan kalimah isim dhamir, ya. Isim dhamir. Kalau fi yang berasingan, kemungkinan kalimah di depannya adalah kalimah isim yang majrur, yang tidak semestinya isim dhamir, ya. Yang keduanya, tuan-tuan perlu juga lihat, ya, fiha, sebagai contoh. Fi ni harfun jar, ha adalah kalimah isim dhamir. Jadi isim dhamir ha tu mestilah mengambil i'rab yang majrur, walaupun dia tidak ada tanda kasrah, ya. Macam ni fihi, hi ni pun majrur juga, ya, tapi hi boleh mengambil kasrah, ya, sebab dia sebelum tu adalah ya mat, jadi dia kena mengambil baris kasrah, ya. Di sini ha ni tidak boleh ditukar baris dia sebab dia dipanggilkan mabni, ya. Kalimah yang mabni, dia tidak boleh tukar baris ha dia ke bawah, baris bawah tak boleh. Dia masih tetap dengan ha. Ha baris fathah diikuti dengan alif, tetapi i'rab dia adalah majrur disebabkan oleh kata sendi fi ni. Dia memajrurkan semua kalimah isim selepasnya, tak kira isim apa. Boleh jadi isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul, boleh jadi isim masdar, boleh jadi isim lazim, boleh jadi isim makan, boleh jadi isim zaman, boleh jadi isim mausul, boleh jadi isim dhamir. Semuanya akan mengambil i'rab yang majrur. Sebab itu adalah undang-undang dari segi tata bahasa Arab Al-Quran ni. Kata sendi akan sentiasa memajrurkan, ya, kalimah isim selepasnya, ya. Itu yang kita nak kongsikan sedikit daripada paparan yang telah dikongsikan di sini, ya. Itu kita mendengar melihat fi daripada digital Al-Quran, tafsir dan perkata ni diberikan kita maklumat. Fi ini digunakan dalam Al-Quran sebanyak 1675 kali, ya. Cuba kita lihat apa pula, ya, maklumat yang disediakan oleh digital Quran yang kedua yang biasa kita gunakan ialah alqurancorpus.com, ya. So kita tengok alqurancorpus.com pula.
Sepatutnya dia quite straightforward lah ya, sebab apa dia hanya kata sendi ya. So kita pergikan ayat yang sama. Ini ialah digital Al-Quran corpus.com ya. Kita menggunakan dua digital Al-Quran ni untuk membantu perbahasan kita dan perkongsian kita untuk mengenal kalimah-kalimah ya di dalam Al-Quran ya. Jadi tuan-tuan bila pergi ke corpus Quran ni, ini bahagian word by word. Yang ini word by word ya. Jadi nak pergi kepada ayat tu apa tuan-tuan perlu buat ialah di sini pilih surah Al-Baqarah. Yang ni nombor 2 tu, chapter 2. Kemudian pilih ayat dia. Tadi ayat 17. Pergi sinilah. Ambil ayat 17. Kemudian tekan go ya. Tekan go. So bila tekan go tu, dia akan bawa kita kepada ayat 17 lah. Nampak ini 17 makna sekarang ni dia memaparkan kalimah-kalimah ayat 17 tu bermula dengan masa luhum tu. Jadi fi tadi di hujung lah. Mana dia? Binuriyah wa ta'ala. Ni dia fi ya. Ni dia. So untuk maklumat khusus kepada pi tu tuan-tuan tekan dekat sini ya. Sekarang ni dia senaraikan bersama dengan kalimah-kalimah yang lain ya. Jadi kalau khusus untuk dia tuan-tuan tekan di sini, dia akan bawa kepada paparan yang baru, iaitu untuk fee saja. Ya. So tuan-tuan lihat di sini, biasanya kalau kalimah di atas ni dia akan menerangkan kepada kita 3 huruf akar ya. Di 3 huruf akar. Tetapi untuk fi ni dia tidak ada huruf akar ya. Dia ada huruf fa dengan ya, tapi kita tidak panggil dia huruf akar ya. Kita hanya mengatakan dia huruf saja. Sebab huruf akar ni ialah huruf-huruf yang digunakan untuk membina kata-kata terbitan ya. Dia bukannya kata terbitan, dia adalah kalimah yang kita panggil kalimah yang jamid ya. Jim alif mim dal jamidun. Arabnya, Melayu pun kata jamid. Kalimah jamid ni ialah kalimah yang dibina begitu rupa daripada awal lagi. Dia bukannya daripada kata huruf akar ya. Dia menggunakan 2 huruf tu fa dan ya, dan dia bina dalam bentuk fa ejaan yang begini daripada asal dia. Itulah dipanggilkan kalimah yang jamid ya. Dan dikata juga sini dia adalah harfun jar. Harfun jar bahasa Arab dia fi ni nama dia harfun jar. Bahasa Melayu dia ialah kata sendi ya. Dan bahasa Inggeris pun dia bagi kepada kita iaitu preposition. Ya, jenis dia ialah preposition. Preposition ialah uh, apa ni conjunction sebenarnya ya. Tetapi conjunction ni banyak jenis. Salah satu daripada conjunction ni ialah kata sendi. So dalam konteks ni dia adalah kata sendi ya. Itu apa sedikit maklumat daripada kedua-dua tadi, daripada Al-Quran tafsir dan perkata ya. Tengok di sini dia tidak ada huruf akar ya. Biasanya kalimah-kalimah kalau kita paparkan dia akan di bawah sekali dikata ada kata akar dan juga ditunjukkan huruf akar. Di sini dia tidak ada ya. Dia kata fi ni dalam bentuk lemma. Lemma ni seperti kata terbitan. Kalau kalimah isim ataupun kalimah fa'lun, kita gunakan kata terbitan. Tetapi kalau harfun tu kita tak panggil dia kata terbitan, kita panggil dia lemma. Itulah sebab dia dibentuk dengan cara jamid ya, ya, daripada asalnya macam itu dan dia akan sentiasa macam itulah tulisan dia ya. Okey. Jadi kita sudah melihat maklumat fi. Dia sebenarnya straightforward ya, sebab dia adalah harfun jar. Yang kita nak tengok lebih ialah zulumatin, kalimah selepasnya pula. Yang tu yang selepasnya itu ni dia zulumatin ya. So tuan-tuan tengok tadi, kalau fi dia tidak ada kata akar. Zulumatin adalah kata benda. Kata benda ni bermakna
kata nama, iaitu ismun. Jenis kalimah ni ialah ismun, iaitu kata nama, ya, dan dia juga bantu dengan kita memberi makna dia, kegelapan. Jadi zulumatin ialah kegelapan yang dibina daripada, kalau singular dia zulumatun, ya. Ini dia punya kata terbitan dia, zulumatun, dalam bentuk singular. Tetapi apa digunakan dalam bentuk plural jamak, dia akan bertukar kepada zuluma. Bermula dengan zulumatun, kemudian sebab ada fi tadi, dia menjadi isim yang majrur, yang ditanda dengan huruf ta maftuhah di ujung tu mengambil baris kasrah. Itulah, ya. Zulumatin, sekarang ni i'rab dia yang majrur. Sedangkan default dia ialah zulumatun. Bila tidak ada tanda tanda baris tu, kita dhammatankan dia, ya, letakkan baris dhammah yang tanwin. Dia mesti default dia dalam bentuk i'rab yang marfu', ya, zulumatun. Kemudian zulumatun, bila ada fi, dia jadilah zulumatin, ya. So kalau ditanya kenapa ta ni membaris kasrah, adalah disebabkan oleh hadirnya kalimah harfun fi ni. Fi lah yang mengikat dia, ya, mengikat zulumatin tu dalam keadaan yang majrur. Ya, majrur ni ialah apa? I'rab. Ya, i'rab kepada kata nama ada tiga. Satu marfu', ataupun dia boleh juga mengambil mansub dan boleh menjadi majrur. Ya, jadi bagi tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti kelas asas intensif, i'rab ni kita bincangkan dalam pertama, dalam modul yang kedua, ya, bahagian tiga. Kita akan memperkenalkan pertalian yang dipanggilkan apa dia, jar wa majrur. Kemudian dalam modul yang ketujuh, kita kembangkan lagi, ya, perbahasan jar wa majrur tu untuk merangkumi penggunaan dia dalam seluruh Al-Quran, ya. Nah, itulah untuk uh, uh, pengenalan kita hari ini, dan besok kita akan bincangkan lagi zulumat ini dengan lebih detail, iaitu kita akan melihat pembentukan dia, pembentukan kalimah. Mula kita terangkan dulu. Bila kita menerang tu, kita kena terangkan sekali dengan fi ni. Fi zulumatin, kita akan buat penerangan ni sekali. Kemudian kita akan tunjukkan bagaimanakah kalimah zulumatin ni terbentuk daripada tiga huruf akar, ya. Di sini tuan-tuan boleh lihat tiga huruf akar dia, iaitu dha, saya arrowkan, ya. Tiga huruf akar dia ialah dha, lam dan mim. Itulah tiga huruf akar dia. Kita asingkan kata akar tu supaya kita boleh melihat apakah huruf akar dia, ya. So dha, lam dengan mim, dan kita akan lihat besok, ya, huruf akar daripada tiga huruf akar ni, macam manakah kalimah zulumatin ni terbina di dalam ayat ini, ya, insya-Allah. Okey, itu uh, perkongsian kita, dan besok kita akan gunakan leksi logos tu untuk menulis dan menunjukkan, ya, maklumat-maklumat tu kepada tuan-tuan dan puan-puan secara online ni. Tuan-tuan boleh lihat penerangannya dalam leksi logos tu dengan lebih lebih jelas, ya. Kalau kita cakap saja, kita tak tunjukkannya, mungkin tak berapa nampak, tak berapa jelas lah. Sebab itu kita menggunakan leksi logos, ya. Jadi kepada tuan-tuan yang baru mengikuti kelas hari ini, saya tunjukkan, ya, leksi logos tu macam mana rupa dia, ya. Kita clearkan dulu drawing ni, uh, dan kita pergi ke leksi logos tu ialah keyboard, ya, keyboard online untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran, kalimah-kalimah Jawi. Yang ni, ya, Arabic keyboard leksi logos yang ada tanda L ni, tuan-tuan tekan di situ, so dia akan paparkan. Ni dia, ya, ini dipanggilkan keyboard, multilingual keyboard. So kalau kita nak menulis Jawi Arab, kita pilih di sinilah, select a language ni, kita ambil Arabic.
Arabia. Nah, tu keluarlah Arabia tu. Jadi dia akan keluarkan papan kekunci dengan kekuncinya sekali yang kita boleh menaip nanti. So besok kita akan typekan, ejakan Zulumatin tu sekali dengan fi Zulumatin. Kemudian kita akan buat penerangannya sekali ya. InsyaAllah. Inilah. Ya, tuan-tuan ini website ya. Tuan-tuan pergi dekat website je, pergi Google. Lepas tu tekan Lexi Logos, type Lexi Logos. Kalau saya nak tunjukkan sekarang, pergi ke Google, yang ni Google ni, ya, tekankan Google. Lepas tu type saja Lexi Logos, Lex. Biasanya bila kita tekan Lexi dah keluar lah. Yang ni pilih untuk menggunakan Lexi Logos tu. Tekan di sini, so dia buka paparan Lexi Logos ni. Kita dah boleh gunakan untuk menaik kalimah-kalimah dan juga ayat-ayat Quran ya nanti ya insya-Allah. Okey, kita juga boleh gunakan untuk bahasa Melayu, Jawi Melayu, iaitu kita tekan di sini Selesa language, tadi kita tekan Arabic. Tapi untuk Melayu kita ambil Jawi ya. Scrollkan sekali, tuan-tuan akan lihat apa ni di bawah ni ada Jawi. Ni dia, Jawi ya. Kalau saya besarkan sikit. Sekali lagi, ambil scrollkan sekali, keluar Jawi. Ni dia ya, ambil Jawi. So kalau kita ambil Jawi, jadi keyboard sekarang ni sudah bertukar kepada bahasa Jawi Melayu. Jadi kita boleh menaik tulisan-tulisan Jawi Melayu nanti untuk membuat penerangan ya kepada kalimah-kalimah yang kita tengah bahaskan tu ya. Jadi itulah, kita biasanya saya akan buka dua. Atas ni satu Jawi, satu Arabik dia. Jadi untuk Arabik kita akan gunakan Arabik. Untuk Jawi Melayu kita tukar gunakan Jawi Melayu ni. Untuk Jawi Melayu dia ada apa? Yang tak ada dalam kekunci bahasa Arab tu ialah ca. Arab tak ada ca. So Jawi ada ca. Jawi juga ada nga. Ya, tapi Arab tak ada nga. Kalau untuk maknanya untuk menulis ada kalimah-kalimah Jawi Melayu tak boleh menggunakan papan kekunci Arab. Kena juga Melayu juga ya. Fa dia ada 3 titik di atas. Lepas tu ga. Melayu apa? Arab tak ada ga. Ya. Lepas tu apa lagi? Nya. Nya ni yang terdapat pada papan kekunci untuk Melayu, Jawi Melayu ni ya. Kita boleh guna untuk membuat penerangan kepada kalimah-kalimah kita dengan lebih baik nanti ya. InsyaAllah. So hari ini kita berhenti di sini dulu dan kita akan insyaAllah kita akan sambung uh, uh, pembentangan kita, perkongsian kita kepada kalimah tadi iaitu zulumatin ya. Besok kita akan kemaskan lagi maklumat kepada zulumatin ni. Ini daripada tafsir dan perkata. Besok kita akan tengok juga daripada corpus.com tadi ya, iaitu di sinilah. Ni dari sini ni. Kita ini fee. Lepas tu kita akan tengok zulumatin yang ini. Kalau tuan-tuan nak gunakan sini pun boleh nak cari zulumatin. Dia ada 2 arrow ni. Jadi kalau arrow yang apa ni selepasnya kita akan gunakan yang ni ya. Zulumatin di sini, tu zulumatin. Dan ada maklumat-maklumat yang kita akan kongsikan besok. Ya, dan kita akan tunjuk macam mana nak menulis kalimah zulumatin sebagai alih kecil tu ya. Yang digunakan dalam resam Osmani. Ya. Ini 3 huruf akar dia. Zod, Lam, Mim. Ya. Dia panggil noun triliteral root tu bermakna 3 huruf akar dia. Zod, Lam, Mim. Daripada kalimah ni pun kita boleh melihat Zod, Lam, Mim. Yang ini Zod, Lam dan Mim. Itulah 3 huruf akar ni yang perlu kita belajar pelan-pelan ya untuk membantu kita mengenal kalimah Al-Quran nanti dengan lebih baik ya, insyaAllah. Okey, so kita sepatutnya 7.45, kita terlebih sedikit ya. Dan kita hari ini kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung perkongsian kita besok pagi seperti biasa 7.45 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من Taqabbal ya Karim. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.